Assalamualaikum dan hai, selamat pagi. Okey, hari ni cikgu akan ajar bab yang baru iaitu algoritma. Okey, algoritma. Muka surat 38. Okey, muka surat 38 dalam buku teks Asas Sains Komputer tingkatan 2. Okey. Algoritma ni dalam kehidupan seharian kita selalu menyaksikan dan mengalami banyak situasi yang melibatkan pilihan dan ulangan. Pilihan ni maksudnya kita memilih. Ulangan ni maksudnya kita sentiasa membuat sesuatu secara berulang ataupun banyak kali. Contohnya, kita nak makan. Setiap hari kita akan ulang. Kita akan makan. Esok kita makan lagi. Okey. Pilihan pula, kita boleh pilih. Hari ni kita nak makan nasi ataupun kita nak makan mi. Itulah maksudnya pilihan dan ulangan. Okey, kita kaitkan gambar rajah yang telah diberikan dalam buku teks ni. Okey, gambar rajah yang pertama ni adalah Formula 1. Okey, perlumbaan Formula 1. Kamu tahu tak apa ni Formula 1 ni? Okey, kita tengok video ni. Ada tak? Okey. Ini adalah gambar pertandingan Formula 1. Okey. Pertandingan Formula 1 ni maksudnya pertandingan perlumbaan kereta. Okey, dalam litar. Okey, dalam litar tersebut dia ada beberapa pusingan yang dipanggil sebagai lap. Jadi, pelumba-pelumba tersebut mestilah berulang ataupun mengulangi jalan yang sama sehinggalah lap tersebut telah tamat. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Gambar ini adalah gambar traffic light. Okey, gambar traffic light. Dia ada warna merah, kuning dan hijau. Okey. Dalam traffic light ini tersebut, dia akan berubah daripada merah. Beberapa saat dia akan tukar kepada warna kuning dan kemudian dia akan bertukar kepada warna hijau. Apabila dah bertukar warna hijau, beberapa saat lagi dia akan bertukar semula ke warna merah dan dia akan berulang sehinggalah button di sini ditutup, barulah dia padam. Itu kita akan belajar apa kaitannya lampu isyarat ni dengan algoritma. Sebab algoritma dia ada mula dan tamat. Tamat tersebut maksudnya berhenti. Okey, kita akan belajar apa itu maksud algoritma. Okey. Algoritma ialah satu siri langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melengkapkan sesuatu tugas. Okey. Ini saya nak kamu salin dalam buku teks, dalam buku nota. Okey, salin dalam buku nota perkataan ini. Okey, kamu kena hafal apa maksud algoritma. Algoritma ni adalah satu siri. Siri ni maksudnya dia banyak. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Okey, untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun melengkapkan sesuatu tugas. Okey, yang cikgu highlight ni saya nak kamu salin dalam buku nota. Tajuk ni pembangunan algoritma. Oleh itu, algoritma terdiri daripada satu siri prosedur langkah demi langkah yang tersusun untuk menghasilkan output yang diperlukan. Okey. Jadi, saya nak kamu salin dalam buku nota ini dan gambar rajah ini. Okey, maksudnya di sini algoritma ni dia ada beberapa langkah. Langkah-langkah ini digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi dia ada prosedur dia. Contohnya langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kemudian apabila langkah 3 ni sudah siap, masuk ke langkah 4 dan akhirnya dia akan keluar output. Contohnya contoh algoritma
Ibu menyuruh Ali pergi ke kedai untuk membeli roti. Okey, langkah yang pertama, Ali pergi ke kedai. Langkah yang kedua, Ali mencari roti. Langkah yang ketiga, Ali beli roti tersebut. Langkah yang keempat, Ali pulang ke rumah dan output dia, roti tu telah diberikan kepada ibu Ali. Jadi itu maksudnya algoritma. Dia ada siri langkah. Sama juga macam kita nak memasak Maggi, dia ada langkah-langkah. Yang pertama, masukkan buka plastik Maggi, kemudian masukkan air, buka. Langkah yang ketiga, buka dapur gas. Okey, kemudian panaskan air tersebut, kemudian masukkan Maggi dan akhir sekali makan. Itu output dia lah. Dia ada siri-siri langkah. Okey. Dalam pengkomputeran, seorang pengaturcara perlu membangunkan algoritma untuk mengarahkan komputer menyelesaikan sesuatu tugasan. Maksudnya, pengaturcara ataupun dipanggil programmer perlu membangunkan algoritma untuk mengarahkan komputer menyelesaikan sesuatu tugas. Maksudnya kita bagi arahan kepada komputer langkah demi langkah untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Okey. Ini saya nak kamu salin juga. Langkah ini dilakukan pada peringkat awal sebelum pembangun aturcara yang membangunkan bahasa pengaturcaraan. Okey. Dia kena buat dalam peringkat awal. Sebelum kita buat aturcara, kita kena buat algoritma dahulu. Okey. Apa yang cikgu highlight ni saya nak kamu salin, ya, dalam buku nota. Dalam proses ini, pengaturcara tidak perlu mengetahui tentang cara komputer akan melaksanakan arahan yang diberi. Okey. Salin, Semasa pembangunan algoritma, aspek-aspek penting bagi masalah atau tugasan yang perlu diselesaikan harus dikenal pasti dan dipertimbangkan untuk menghasilkan output yang dihendaki. Okey. Ini juga saya nak kamu salin sama dengan langkah-langkah ini, gambar rajah ini. Saya nak kamu salin dalam buku nota. Okey. Ini maksudnya kita sudah faham maksud algoritma. Okey, seterusnya kita akan masuk struktur kawalan yang pertama, iaitu struktur kawalan pilihan bersarang. Apa maksud bersarang ni? Okey, struktur kawalan pilihan bersarang terdiri daripada satu struktur kawalan yang terbenam. Okey, apa maksud terbenam ni? Terbenam ni apa maksud dia? Terbenam ni maksudnya tersembunyi ataupun berada di dalam satu struktur kawalan yang lain. Kita lihat gambar ni. Maksudnya ini dipanggil struktur kawalan. Okey, satu struktur kawalan. Dalam struktur kawalan ini ada satu lagi struktur kawalan yang lain. Okey. Satu struktur kawalan pilihan, satu struktur kawalan pilihan, ada satu lagi satu struktur kawalan pilihan yang terbenam. Maksudnya dalam satu struktur kawalan, dalam satu syarat ada syarat yang kedua. Okey, contohnya ibu menyuruh Ali membeli roti gardenia berperisa coklat. Maksudnya dia ada dua syarat. Satu, roti gardenia, dan yang kedua, syarat apabila ada roti gardenia mestilah
berperisa coklat. Okey, kita lihat bagaimana struktur kawalan tersebut. Okey. Mula, okey, Ali pergi ke kedai, kemudian dia telah menjumpai, okey di sini ya, dia telah menjumpai roti tersebut. Jadi pilihan syarat yang pertama, adakah roti itu roti gardenia? Okey. Syarat yang pertama, adakah roti tersebut roti gardenia? Jika roti itu gardenia, dia akan masuk ke syarat yang kedua. Jika bukan roti gardenia, dia akan tamat. Okey, dia akan tamat. Okey. Jika roti tersebut roti gardenia, dia akan masuk syarat yang kedua. Iaitu syarat yang kedua, contohnya, adakah roti tersebut adalah roti coklat? Okey. Maksudnya ada dua syarat. Satu, roti gardenia. Yang kedua, roti berperisa coklat. Okey, jika roti tersebut adalah roti gardenia yang berperisa coklat, Ali akan membeli roti tersebut, kemudian tamat. Jika roti gardenia itu bukan berperisa coklat, Ali tidak membeli roti tersebut dan tamat. Itu contoh struktur kawalan pilihan bersarang. Maksudnya dia ada dua pilihan ataupun dua syarat. Okey. Jika syarat yang pertama dipenuhi, dia akan masuk ke syarat yang kedua. Okey. Dan jika syarat yang pertama tidak dipenuhi, okey, struktur kawalan tersebut akan tamat. Dan seterusnya. Okey. Itu maksudnya struktur kawalan pilihan bersarang. Okay, kita lihat contoh yang kedua. Ini contoh ni. Contoh menunjukkan carta alih bagi mencari kek lapis Sarawak. Ni contoh dia nak beli kek lapis Sarawak. Okey, dia tengok mula, kemudian cari kedai kek, kemudian masuk ke kedai kek. Jika ada kek lapis Sarawak, okey, jika ada kek lapis Sarawak, semak corak kek. Kalau menarik, beli kek lapis Sarawak tersebut. Jika tidak, keluar daripada kedai kek. Okey, jika tidak, keluar daripada kedai kek. Okey, kita lihat. Ini dipanggil studio code. Okey, ini studio code. Ini pula dipanggil carta alih. Okey, studio code dia dalam bentuk tulisan. Okey. Studio code dalam bentuk tulisan. Okey, carta alih dalam bentuk gambar rajah. Okey. Okey, tadi ya, kita lihat dia punya carta alih. Okey, mula cari kedai kek, kemudian masuk ke kedai kek. Ada syarat yang pertama. Syarat yang pertama, ada tak kek lapis Sarawak? Jika tak ada, terus. Jika tidak ada, terus keluar dari kedai kek dan tamat. Jika ada kek lapis Sarawak, lihat pula corak kek tersebut. Adakah menarik ataupun tidak? Jika tidak menarik, keluar daripada. Okey, jika tidak menarik, dia akan keluar daripada kedai kek. Jika menarik, beli kek lapis Sarawak tersebut. Okey, ini maksudnya struktur kawalan pilihan bersarang. Maksudnya dia ada selepas satu lagi syarat, dia ada syarat yang kedua. Maksudnya syarat yang terbenam dalam syarat yang pertama. Okey, untuk mendapat output dia kena melepasi kedua-dua syarat tersebut. Itu maksudnya struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, setakat itu untuk hari ini. Okey, terima kasih. Dan jangan lupa salin nota. Okey, nota tadi. Okey, saya highlight tadi algoritma ni. Okey, kemudian ini dalam konteks ya. Kemudian saya nak kamu salin sekali tajuk tajuk sehingga sehingga ni sekali dengan gambar ni.
Okey, sampai sini. Ni salin sampai sini. Kemudian salin pseudocode ini dan juga carta alih. Okey, carta alih ini salin. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.